Okay, so sekarang saya nak suruh Is kamera mic okay tak Is? Okay. Okay, baca doa Is. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshir alaina min Amin. khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Amin. amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Amin. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Okay, so kita akan teruskan kita punya ni. Okay, okay, seperti biasa yang ada modul tengok pada modul, pelajar yang tak ada modul kamu tengok apa yang saya share dalam dekat skrin. Okay, semua ni kita dah tengok hari itu, kita dah cari macam mana nak cari mean, variance and standard deviation ataupun sisihan piawai. Okay, jadi kita dah bawa dah jawab soalan-soalan ni, kita dah cari ni semua ni kita dah buat dah. Kan? Okay. Jadi okey, kalau tengok kita akan mula jawab soalan-soalan ni. Kita tengok di sini. Okey, sekejap. Ada orang masuk. Dapat masuk ke tak? Okey. Ada soalan tak berdasarkan apa yang kita dah tengok kelas sebelum ni? Kod-kod ada kamu dah tengok-tengok lepas tu kamu tak faham ke, nak tanya ke? Ada tak? Ada tak yang ada tak yang perlu saya jelaskan daripada apa yang kamu tak faham? Okey, kalau tak ada saya akan teruskan, kalau ada saya akan terangkan. Okey, jadi dekat sini, ya. Nak tanya. Ya. Yang kan kalau kita buat macam PQ yang cikgu cakap jadual tu kan. Kan P dari atas ke bawah boleh ke dari? Boleh. Ha? Boleh. Terbalikkan, tak ada masalah. Oh, okey. Asalkan kalau contohnya N dia 8 kan? N dia 8. Jadi yang penting kalau kamu buat dekat situ, bila dia kata N dia 8, kalau kamu nak start dari sini kosong, sini akan jadi start 8. Kalau you nak start sini 8, sini akan jadi kosong. Tak ada masalah. Boleh je mana-mana. Okay? Alright. Okay, ada lagi soalan? Ada soalan lain? Tak ada. Jadi cuma hati-hati bila soalan tu akan kata sekurang-kurangnya 8, selebih-lebihnya 5. Macam itulah. Okay, at least, at most. Perkataan-perkataan itu. Bila ada at least, at most, tidak lebih, tidak kurang. Semua ada perkataan itu. Okay. Jadi maksudnya nombor itu termasuk. At least 5, 5 masuk. At most 5, 5 masuk. Okay. Lepas tu lagi dia kata apa? Not more than 5, 5 masuk. Jadi yang tak masuk bila dia kata more than 5. 5 tak masuk. Less than 5. 5 tak masuk. Itu je. Yang lain nombor itu akan termasuk. Okay. So awak kena fahamkan betul-betul perkataannya itulah. Okay, kalau tak ada soalan, so kita akan tengok yang ini. Okay, sebelum kita masuk pada normal. Okay, yang kita buat hari itu adalah binomial. So sebelum kita masuk normal, kita akan jawab dulu beberapa soalan binomial. Betul lah. Sebelum kita masuk normal, kita jawab dulu soalan binomial. Binomial kita dah tengok hari tu. Jadi dia kata kat sini 85% tembakan yang dilepaskan oleh Amir adalah mengenai sasaran. Okey, mengenai sasaran. Okey, jadi dekat sini dia kata cari bilangan minimum tembakan oleh Amir yang mana kebarangkalian mengenai sasaran sekurang-kurangnya sekali. Ialah melebihi. Ni dah Nombor 1 dengan 2 dah. Okey. Itulah saya baca macam dah pernah baca tapi sebabnya kan banyak kelas. Okey. Saya tunjuk dulu satu soalan supaya nanti yang lain awak cuba buat. Okey, soalan pertama ni saya tunjuk dulu bagi panas sikit enjin kan, masing-masing baru nak start kereta. Satu kilang komputer menghasilkan satu jenis kad grafik. Kebarangkalian kilang tersebut menghasilkan tidak lebih 10 kad grafik rosak. Rosak 0.23. Jadi kita akan buat pasal rosak 0.23. Kalau rosak 0.23, jadi saya buat sini P sama dengan 0.23. Maka Q saya akan dapat 0.77, iaitu 1 tolak 0.23. Okey. Kemudian kalau ada lagi. Dah. Okey. Jadi dekat sini kita tengok berapa N dia.
Dia kata dekat sini kan soalan kata kebarangkalian kilang tersebut menghasilkan tidak lebih 10 kad grafik yang rosak adalah ini. Maksudnya tak lebih 10 rosak 0.23. Maksudnya kat sini kebarangkalian untuk 10 ataupun kurang lah. Cari kebarangkalian pada hari tertentu kilang itu menghasilkan sekurang-kurangnya 11 kad grafik yang rosak. Okey, sekurang-kurangnya 11 yang rosak. Bila sekurang-kurang 11 yang rosak, dekat sini kita akan buat sekurang-kurang. Jadi soalan A, bila sekurang-kurang kita akan buat X lebih besar sama dengan 11. Sebab ayat sekurang-kurangnya kat sini kan at least. Maksudnya 11 itu termasuk. Okey, jadi dia nak 11 rosak. Yang ada dekat sini ialah kebarangkalian paling banyak 10, tak lebih 10. Jadi kalau 11, maksudnya dia melebihi 10. Kan? Jadi kurang 10 dengan lebih 10, dia akan saling melengkap. Maksudnya dia akan jadi satu sampel. Kan? Kurang 10 dengan lebih 10, jadi dia satu sampel. Okay? Maksudnya pasal kad grafik yang rosak. Cuma bilangan rosak tu, yang satu kurang 10. Kurang 10, probability dia 0.23. Jadi kalau lebih 11, kamu akan buat terus, bukan lebih 11, maksudnya sekurang-kurang 11. 11 dan lebih. Jadi awak akan buat 1 tolak kebarangkalian untuk yang X kurang dari 10, iaitu you dapatlah 1 tolak dengan awak punya. Kat situ kita akan gunakan 0, awak cari dulu untuk nilai Z. Kat sini X kan. So kita akan cari kebarangkalian kurang daripada 10 rosak. Kurang dari 10 rosak iaitu berapa dia kata tadi? Apa? Kebarangkalian 0.23. Ya, kebarangkalian kilang tersebut menghasilkan tidak lebih. Okey, tidak lebih. So awak buat tolak 0.23. Dapatlah jawapan 0.77. Sebenarnya dia tanya Q dia. Okey, dia tanya Q dia. Okey, jadi faham Dia cerita pasal 0.23 ni untuk sekiranya kad yang rosak kurang dan sama dengan 10. Jadi kalau dia nak untuk X lebih besar sama dengan 11, kan ini 1 kurang 1 lebih. Jadi maksudnya dia total lah, dia completekan pasal event yang kita kira, iaitu pasal kad grafik rosak. Faham Itu soalan A. Soalan B, cari mean dan sisian piawai. Mean dan sisian piawai iaitu standard deviation bagi taburan kebarangkalian sekurang-kurang 11 kad grafik. Okey, sekurang-kurang 11 kad grafik rosak yang dihasilkan bagi bulan September 2018. Jadi sekarang kita tengok, dia tanya cari mean. So formula mean apa? Mean adalah N darab dengan P. Okey, N darab dengan P. N dia berapa dekat sini? Ada tak dia bagi? N dia tak ada kan? Ada tak soalan ni? Satu kilang komputer menghasilkan satu jenis kad. Kebarangkalian kilang tersebut menghasilkan tidak lebih 10 kad grafik rosak 0.23. Cari kebarangkalian 11. Cari mean dan sisian piawai. Okey, mean dan sisian piawai bagi taburan kebarangkalian sekurang-kurang 11 kad grafik rosak yang dihasilkan pada bulan September. Okey, jadi pada bulan September dia nak mean. Jadi dalam bulan September berapa hari? Bulan September berapa hari? Tengok kalender. Bulan September. Saya pun lupa berapa hari. 30 kot 30 hari. Okey, jadi N dia 30 hari. Sebab dia cerita pada bulan September. So 30 you darab dengan P. P kita sekarang adalah berapa P kita? Iaitu ceritanya pasal apa? Sekurang-kurang 11. Sekurang-kurang 11 dia guna yang ini. So darab dengan 0.77. Kita tak ambil 0.23 sebab dia cerita pasal sekurang-kurangnya 11. So tekan kalkulator, you akan dapat jawapan dia. Berapa dapat? 30.77 darab
30. Okey. So you dapat jawapan di situ adalah 23.1 itu mean. Sisian piawai. Okey, standard deviation iaitu square root and PQ. N dia 30, P dia kat sini kamu dah dapat iaitu 0.77 dan Q kamu adalah 0.23 square root. So kat sini hati-hati. Okey, dekat untuk kira standard deviation tak kisah P ke Q terbalik tak apa. Tapi untuk mean jangan salah P. Sebab dekat sini dia cerita pasal sekurang-kurang 11. Bila sekurang-kurang 11, kita kena cari P ke sekurang-kurang 11. Yang 0.23 yang dia bagi dekat soalan tadi untuk nilai kurang daripada 10. Faham? Boleh? Okey tak? Okey. Okey. Try soalan nombor 4. Try buat nombor 4 sekejap. Saya nak ambil ni sekejap. Barang. Okey, boleh follow tak? Okey, pada yang tak join kelas sebelum ni, sepatutnya awak dah tengok dulu video kelas sebelum ni. Sebenarnya tajuk ni dia tak susah sangat pun, tapi dia rumit sikit. Yang lepas ni yang rumit sikit. Okey, jadi formula mean sebenarnya ada mean adalah N darab P kan, and then you ada standard deviation adalah square root NPQ. Your variance adalah NPQ. Ini formula yang perlu kamu tahu. Okey, soalan nombor 4. Boleh buat tak? Sekejap. Okey, sekejap. Okey tak? Ni kakak buat gitu. Okey tak? Okey, dapat? Siapa dah dapat? Bagi jawapan soalan A. Kalau dapat. Kalau tak dapat, tak apa. Saya akan tunjuk. Okey, sebab mungkin ada yang sebelum ni tak join ke kan? Okey, dapat tak jawapan? Okey, saya bagi jawapan. Kalau betul, okey. Soalan A, jawapannya 0.9983. Siapa, okey, saya tanya siapa yang tak dapat. Siapa tak dapat, angkat tangan. Okey. Okey. Tak siap lagi. Tak siap lagi. Okey, tak apa. Saya bagi masa dulu. And then yang B, dia kata apa? Jika, okey, dia nak bilangan. So, jawapan sini 280. Okey, saya bagi masa. Ini bentuk kertas satu.
Okey, kertas 1, kalau dia dalam kertas 2 kat sini 5 markah tau. Sebab dia akan combine tajuk binomial dengan normal. Normal yang ini, then binomial yang ini, coming kita akan belajar yang normal. Okey, so total markah dia 10. Okey, ni ada yang bertanya, cikgu, macam mana dapat X kurang atau sama dengan 11? Ini, soalan B, kalau awak tengok yang ni tadi, soalan B. Okey, soalan B, dia kata cari min dan sisihan piawai bagi taburan kebarangkalian sekurang-kurang 11. Sekurang-kurang 11, maksudnya dia mesti paling kecil 11. Sebab tu dia akan jadi lebih besar dan sama dengan 11. Kan dia kat sini dia kata at least 11. So saya kena ambil lebih besar dan lebih besar dan sama dengan 11. Sebab dia kata sekurang-kurang 11. Bagi saya sekurang-kurang RM11. You boleh bagi RM11, RM12, RM13, RM14 dan seterusnya. Jadi yang dia bagi dekat atas, kebarangkalian yang dia bagi dekat atas adalah untuk tidak lebih 10. Tidak lebih 10 maksudnya nombornya tidak lebih 10. Jadi mungkin 0, 1, 2, 3, 4, 4, paling banyak 10. Untuk tidak lebih 10, dia punya probability adalah 0.23. Lepas nombor 10 apa? 11, 12, 13 dan seterusnya. Jadi, untuk lebih besar dan sama dengan 11 yang saya bulatkan bawah, total ni ialah 1. So 1 tolak dengan 0.23. Tu yang ada yang tanya macam mana dapat lebih besar sama dengan 11, iaitu pada soalan tu. Okey. Lepas tu kenapa bawah tu tiba-tiba 1 tolak, inilah. Kenapa kita tolak 1 tolak dengan kurang daripada 10? Sebab kita nak yang 11 dan ke atas. Faham tak? Jadi dia nak 11 dan ke atas. Jadi maksudnya dia adalah dia punya komplement, pelengkap dia. 1 nak ambil 10 dan kurang. Satu lagi cerita 11 dan lebih. So kalau kita tambahkan dia jadi satu, kalau dalam probability dia satu event, satu peristiwa. Macam contoh baling dadu. Saya kata nak cari nombor yang kurang sekurang-kurangnya nombor 3. Bila sekurang-kurang nombor 3, dadu yang saya boleh jumpa 3, 4, 5, 6. Jadi kalau 3, 4 contoh dadu tu untuk sekurang-kurang 3 iaitu X lebih besar sama dengan 3. Saya kata probability dia adalah 0.75. Jadi kalau saya nak sekurang-kurang selebih-lebihnya 2. Selebih-lebihnya 2 maksudnya X kurang sama dengan 2. Dadu kan ada 6 muka. Jadi kalau satu saya ambil 3 dan lebih, satu lagi 2 ataupun kurang, saya dah kata kebarangkalian total adalah 1. Kebarangkalian total mesti 1. Awak tak boleh kata, kebarangkalian aku nak join kelas AdMed hari ni adalah konon lah kan. Konon suka sangat dengan Cikgu Zarina. Kebarangkalian aku nak join kelas AdMed hari ni adalah 7/5. Tak boleh. Kebarangkalian tak boleh jadi 7/5. Okey. Sebab kebarangkalian dia mesti paling besar 1. Saya nak join kelas hari ni 100%. Saya akan fokus. Ataupun saya nak join kelas hari ni 1/5 je lah. Sebab apa? Ngantuk sangat. Malam tadi main game lama sangat. Kan? 1/5. Kebarangkalian 1/5. Boleh. Jadi, dekat sini, totalnya kalau dia kata kebarangkalian dia nak join kelas 1/5. Jadi, tak join. Dah tentunya lebih besar. 4/5. Jadi tak payahlah join. Tunggu cikgu panggil. Nak dengar dulu cikgu punya jeritan di talian telefon. Baru join kelas. Kan? Okey. Lepas tu dia fikir. Hari ni kebarangkalian cikgu call. Kebarangkalian cikgu call. Aku rasa 1/3 je lah. Dia kata cikgu tak call. Tengok-tengok cikgu call 2/3. Jadi terpaksalah join kelas. Jadi total dia 1 tambah 2, 3. 3/3. So complete adalah 1. Sebab tu kita buat 1 tolak. Faham? Boleh? Dia kebarangkalian ni tak boleh lebih dari 1.
Walaupun awak suka sangat, you tak boleh kata 200%. Tak boleh. 200% untuk kebarangkalian tak akan jadi. Complete mesti 100% sahaja. Boleh? Okey, sebab tu kita buat satu tolak. Okey, saya harap saya menjawab soalan yang ditanya. Okey, bagus. Saya suka orang tanya macam ni. Okey, boleh? Okey tak? Okey tak? Halo, tak ada orang Tak ada orang, saya stop. Ada. Takut pun kau kan? Ada. Kau aku panggil, kau buat senyap je macam aku cakap sorang-sorang. Kau ingat aku apa? Amjad je kau. Tak, yelah. Yang panggil senyap. Panggil banyak kali senyap. Okey. Tengok soalan nombor 4. Okey. Dalam satu kajian di sebuah kolej swasta, didapati 3/5 pelajarnya tinggal di asrama. Buat dulu. Tinggal asrama, saya buat right lah 3/5. 3/5. Jadi Q-nya 2/5, iaitu 1 tolak 3/5. Sebab you kena ingat P plus Q equals to 1. Okey, dia kata jika 10 pelajar dipilih secara rawak. 10 pelajar dipilih secara rawak bermakna itu adalah sampel. Sampel kita ada 10. Okey, cari kebarangkalian sekurang-kurang. So, kalau sampel kita 10, kelas sebelum ni saya dah tunjuk, you kena senaraikan. Tadi Adam tanya, kalau terbalik tak apa ke? Tak ada masalah. Kalau saya nak buat sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi tiba-tiba saya nak ubah pula 10 dulu ke atas. Tak ada masalah. Janji sini 0, total mesti 10. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Itu dia. Soalan tanya apa? Sekurang-kurang 2 orang pelajar tinggal di asrama. Bila dia cerita tinggal di asrama, maka kita tengok dekat kolom yang tinggal di asrama. Dia kata sekurang-kurang 2, at least 2. Kalau sekurang-kurang 2, kita punya nombor apa? Bagi tahu saya kalau sekurang-kurang 2. Jadi 2 apa yang sampai 10. Ya, kita ambil banyak-banyak. 2 dengan ini. Ini. Banyak. Kamu kena buat X sama dengan 2, X sama dengan 3, jadi banyak. Tadi saya dah kata probability kena less than, you tak boleh more than 1. Jadi maksudnya total ni nilainya adalah 1. Jadi oleh kerana saya nak yang warna biru, saya akan buat 1 tolak yang tak ada warna biru. So apa yang tak ada warna biru? Iaitu kamu akan buat 1 tolak X sama dengan 0 tolak X sama dengan 1. Kita tolakkan yang ini. Okey, kita tolakkan yang warna hijau. 1 tolak warna hijau, maka saya dapatlah yang warna biru. Kamu tak payahlah buat yang warna biru tu, banyak sangat yang kamu nak kena kira. Faham? Jadi, dekat sini dah mudah dah. Apakah dia? 1, awak kira dulu. X sama dengan 0. So, N kita 10 C 0. P kita 3/5 0. 2/5 10. Kira berapa? X sama dengan 1. Okey, N 10 C 1. 3/5 1. 2/5 10 tolak 1 9. Kirakan. Jadi, you buat 1 tolak kebarangkalian kedua-duanya itu. Faham? Okey, kalau awak kira, you dapatlah jawapan 0.9983. Tolong kira, saya dah tunjuk jalan. Awak tolong kira. Siapa masih tak dapat, tolong WhatsApp saya. Okey, buat sekarang.
Dah Rahmat masuk lagi. Pagi ni saya punya grup tuition budak SBP MRSM last year aktif. Semua update result anak. Saya bersyukur. Alhamdulillah. Seronok tengok. Okay. Harap-harap korang semua macam tu nanti. Tahun ni ramai admit A kan. Saya cakap tadi kan. Budak tuition saya 1, 2, 3, 4, 5. Budak saya yang 1 ramai yang A lah admit dia. Ada seorang tu B+, tu A, 1, 2, 5 orang kot. 4 ke 5 orang yang A. Awak jaga jangan ada, yang penting jangan ada D. Kalau, yelah kan, tak semua orang boleh nak skor macam Adam. Jadi yang penting jangan ada D. Okay, dan kalau boleh C pun janganlah. Tapi kalau untuk pelajar sains, kalau awak ada C, maksudnya merit awak tu okey lagi lah. Bolehlah dapat 60 lebih lagi merit. Tapi kalau boleh jangan ada C. Tapi kalau ada C, tak apalah, dah macam mana dah ada kan. C tu kan cantik kan, cekau, cergas. Cikgu. Ya Dam. Soalan B tu 700 darab 25 soalan B, awak tengok dekat sini 700 darab 25 sebabnya dia nak apa? Dia dah bagikan tak duduk asrama. Yes, itu saja. Okay. Okey tak? Siapa yang tak dapat? Okey tak semua? Okey tak? Ni saya tak nak laju-laju ni. Saya nak ajar satu-satu. Tak boleh masuk. Azimi dah masuk belum? Sekejap Oh dah. Dah kot. Cikgu, yang benda kotak-kotak tu kan, boleh guna pensel ke? Kotak-kotak mana? Alah, yang jadual ni. Boleh. Awak SPM awak boleh guna pensel. Jangan takut. Tipu je kata tak boleh guna pensel. Saya kan dah tanda online. Guna pensel sebenarnya kalau macam graf semua lagi terang. Kalau kamu guna pen pula pen yang tahap mana warna yang lembut, warna cair semua, lagi tak boleh. Guna pensel tak ada masalah. Tipu je orang kata tak boleh guna pensel. Okay? Boleh guna pensel. Don't worry. Yang tak boleh kalau tak jawab soalannya. Kalau tak jawab soalan kan, pemeriksa dia akan sentiasa gini tahu, ragu-ragu. Kenapa soalan nombor ni tak ada? Jadi kita orang kena hantar report dekat lembaga, tanya kenapa budak ni soalan nombor ni tak ada. Kita pun tunggu vendor tengok scan balik. Tengok-tengok, oh memang budak tak jawab, memanglah tak ada. Macam tu. Okay, boleh semua orang dapat? Anja, Ainul. Dapat tak? Dapat. Alhamdulillah. Okey. Dapat cikgu. Dapat Alhamdulillah. Sayang korang. Sayang. Saya pun rasa okey je dah sekarang online kan. Janji awak join lah. Join. Okey, next kita kejap saya tengok ada tak. Yasmin. Dapat. Yasmin okey? Yasmin 4C. 5C. Dia delete balik. Aku baru nak baca. Alhamdulillah. Yasmin Umaira. Yasmin Umaira 5A kan? Okey. Yasmin Zulaika dia dah delete. Apa malaikat dah tulis dah dapat dah markah. Entah apa-apa dia tulis Okey. Okey, ada yang tak dapat. Cikgu boleh terangkan tak balik 4A. Okey, saya terang. Ya. Iyalah. Okey, tengok Tengok sini, siapa yang tak okey. Jadi awak tengok kan, dekat sini dia ada 10 orang pelajar. Jadi N-nya 10. Dia bagi kat sini kebarangkalian pelajar yang tinggal di asrama adalah 3/5. Bermakna yang tak tinggal kat asrama adalah 2/5. Sebab total ni P tambah Q totalnya ialah 1. Saya gerak-gerakkan cursor ni awak nampak ke tidak? Nampak. Okey. Jadi
Kalau awak tengok dekat sini, saya kena senaraikan. Saya kena senaraikan sebab saya punya N 10 orang. Kenapa 10? Awak nampak soalan A. Jika 10 pelajar dipilih secara rawak. 10, jadi saya senaraikan 0 sampai ke 10. Naim dah masuk belum Naim? Naim? Naim belum masuk. Kejap saya nak dah kat mak dia. Sekejap ya. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini 10 orang pelajar, jadi saya senaraikan 0 sampai ke 10 ke bawah. Kalau awak nak buat terbalik pun tak ada masalah. Awak buat 10 dulu, tak kisah pun. Lepas tu soalan tanya, kebarangkalian sekurang-kurangnya, at least 2. Bila dia kata sekurang-kurangnya 2 orang, sekurang-kurang 2 orang. Maksudnya, tapi dia kata apa? Sekurang-kurang, alamak. Okey, sekurang-kurang 2 orang. Bila dia kata sekurang-kurangnya 2 orang pelajar tinggal di asrama. Kalau sekurang-kurang 2 orang tinggal di asrama, kita kena tengok kolom orang yang tinggal di asrama. Okey, kita kena tengok kolom orang yang tinggal di asrama. Jadi oleh kerana kat sini ayat dia sekurang-kurang 2, maksudnya dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak. Jadi awak nak kena kira X sama dengan 2, X sama dengan 3, banyak sangat. Awak boleh buat 1, tolak yang saya tak nak. Yang tak nak yang mana? Yang hijau. Jadi kita buat 1, tolak yang hijau. Yang hijau apa? X sama dengan 0, X sama dengan 1. Kamu kira formula dia apa? Formula dia ialah, ni kelas sebelum ni saya dah bagi dah. Formula dia X sama dengan R sama dengan NCR P power of R Q power of N minus R. Jadi awak masukkan X sama dengan 0, awak masukkan X sama dengan 1, awak kira. Dah dapat jawapan, awak tolaklah 1, tolak kedua-dua kebarangkalian ini. Okey? Soalan yang kedua, dia kata jika terdapat 700 pelajar di kolej tersebut, cari yang tidak tinggal. 700 darab 2/5. Itu yang tidak tinggal. Okey? Okey, yang tak okey tadi awak cuba tengok balik. Kalau dah okey, alhamdulillah. Kalau belum, nanti tak apa, awak tanya balik. Sekarang awak tengok soalan nombor 5 dengan 6. Awak cuba tengok 5 dengan 6, cuba buat dulu sebab Cikgu Dayang call saya. Saya nak call dia balik jap. Awak buat nombor 5 6 jap.
Ada busuk. Update lagi busuk. Hello, Assalamualaikum. Sorry. Okay. Hai cikgu. Hai, sorry. Okay, Cikgu Dayang call. Yelah, sebab bila COVID ni, kita kan macam ada parents pelajar yang ada kawan-kawan macam sekolah kita cleaner ke macam tu kan. Diorang kerja macam tak ada kerja ataupun mungkin gaji dipotong macam tu lah. So, kita orang bincang lah sikit apa nak kena buat, nak tolong kawan-kawan kan. Macam tu lah. Okay, sebab saya kan kot lah yang korang ada yang power-power kan. Kalau nak menderma sebab saya memegang tabung untuk COVID. Bermula tahun lepas, saya tergerak hati untuk buka satu tabung untuk COVID. Jadi orang siapa-siapa nak derma, dia masuk duit dekat saya. Tahun lepas saya rasa saya dapat dekat 5 ke 6 ribu. Jadi saya agihkan pergi ke hospital Sungai Buloh. Masa tu saya hantar makanan. Hospital Teluk Intan dekat Johor. Lepas tu kita bantu ni lah dekat dalam Tasik Puteri ni yang asnaf. Alhamdulillah lah. Boleh belikan orang ayam. Banyak juga. Macam tu. Itu yang kalau korang tahu ada kawan yang parents dia masalah ke apa, bagi tahulah mana yang kita boleh tolong, kita tolong. Ni masa diorang kan. Okay, sorry. Okay, tengok nombor 5. Sebab saya kena macam ni. Saya memang cikgu. Saya memang ajar math. Tapi saya nak di samping tu awak belajar human. Kemanusiaan. Sebab rezeki kita kena dikongsikan. Tidak semua rezeki kita tu untuk kita sahaja. Sebab tu saya kata pelajar saya ada masalah, tolong bagi tahu. Mana saya boleh bantu, saya bantu. Jangan main senyap tak join kelas. Aku nyampah orang tak join kelas. Okay, soalan nombor 5. Okay tak? Boleh buat? Okay. Okay siapa tak dapat? Okay, saya check dulu. Ada tak orang bagi tahu apa? Naim dah masuk dah? Naim. Sebab ni kok nak masuk Allah Akbar. Ada orang. Pak Mat duduk tepi pintu je, tak dapat masuk. Dia ni kalau bila kita dah masuk 2-3 orang, dia tak bagi masuk. Dia tak boleh berebut masuk pintu. Nanti accident jatuh kan. Kalau seorang-seorang boleh. Dah. Pak Mat, dah masuk dah? Dah, tanya. Pintu kecil. Korang masuk ramai-ramai memang tak muat. Okay. Soalan nombor 5. N dapat. N sama dengan 1225. Okay. Kalau tak dapat, angkat tangan. Okay, saya dengar satu orang angkat tangan. Tengok Pak 21 angkat tangan pakai apa? Warna traffic light hijau, kuning, merah. Jadi Pak 21 online kita, saya dengar orang angkat tangan. Orang angkat tangan tu kita boleh dengar kan. Okay. Dalam satu kolej tertentu, 80% daripada pelajarnya mempunyai komputer. Ada komputer. Okey, buat je macam ni. Dia nak jawab soalan ni ke tak apa, buat je. 80% ada komputer. 0.8 P ada komputer. Q tak ada komputer. Mempunyai okay. Jika sisihan piawai ialah 14, cari kebarangkalian pelajar dalam kolej tersebut. Jadi sebenarnya untuk soalan ini tak perlu jadual. Okey? Jadi P-nya 0.8, Q-nya 0.2. Dia kata sisihan piawai iaitu standard deviation. Okey, Rukayah, saya nampak awak hantar jawapan tapi saya tak check lagi sekejap ya. Okay, standard deviation dia kat sini 14. So, apa formula standard deviation? Iaitu square root NPQ sama dengan 14. Okay, soalan kata cari bilangan pelajar. Bilangan is your N.
P kamu 0.8, Q kamu 0.2 sama dengan square root 14. 14 bila square root ni kita kuasa 2, 14 kuasa 2. So N tekan je lah kalkulator. 14 kuasa 2 bahagi dengan 0.8 darab 0.2. Settle, dapat jawapan. Faham? Okey. Pada yang kata tak dapat tadi, yang angkat tangan tak dapat, dah dapat belum? Kalau awak okey, angkat tangan. Kalau awak okey. Alhamdulillah. Okey. Diketahui bahawa P mewakili kebarangkalian seorang pelajar lulus dalam satu ujian matematik tingkatan 1. P pasal lulus. Okey, P pasal lulus. Jadi dia tak ada nilai dah apa-apa. Okey, kemudian dia kata jika 6 orang dipilih secara rawak, so N-nya ialah 6. Didapati kebarangkalian 3 orang gagal. 3 orang gagal. Maksudnya X sama dengan 3. Okey, gagal ialah 0.7574. Jadi N kita 6, C 3, formula dia P kuasa R. Ini NCR. P kita tak ada. So biarkan P kuasa 3. Okey, jadi satu lagi kat sini dia nak variance kan? Dia nak N, maksudnya kita kena tahu PQ. P-nya ialah P kuasa 3, Q. Q-nya apa? Q-nya tak ada. Q-nya awak boleh buat 1 tolak P boleh, nak buat Q pun boleh. 1 tolak P, kat sini 6, sini 3. Jadi 6 tolak 3, sini adalah 3. Dapat 0.7574. Okey, sekarang awak tekan 6C3. Tekan kalkulator 6C3. Okey, 6. C tekan shift, bahagi. Bahagi 3. 6C3 sama dengan. So, dapat jawapannya ialah 20. So, 6C3 dekat sini adalah 20. Kalau awak tengok, ini dengan ini kuasanya sama. Kan? Jadi, awak boleh buat sebenarnya kat sini P dengan 1 tolak P ni dia mempunyai kuasa sama. So, kita darabkan dia. Maksudnya, sini akan dapat P 1 tolak P kuasa 3 sama dengan 0.7574. Okey, jadi 20 ni awak dapat P. Dan ini P 1 tolak P kuasa 3 sama dengan 0.7574 you bahagi dengan 20. You dapat jawapannya adalah 0.0 379. Sampai sini. Sekarang kita nak cari untuk variance. Bila kita nak variance, sebenarnya kita kena tahu PQ. N dah ada. Kita nak PQ. PQ tu mana? PQ ni sebenarnya kat dalam ni. Saya buat P tadi. Kalau saya buat Q tadi pun boleh. Okey. So ini you akan tengok dia dapat 0.037. Jadi kat sini kita gunakan log. Kita gunakan log, jadi 3 bawa ke depan. Okey, so you akan dapat di sini letakkan log sama dengan ini. Ataupun kalau awak tengok, kita boleh tekan punca kuasa 3. Nilai dalam kalkulator tadi, you tekan shift punca kuasa 3 answer. Pun boleh. You akan dapat dia punya kebarangkalian. Maksud saya macam ni tau. Awak tengok tekan kalkulator macam ni. Sekarang awak dapat nombor ni. Okey, you tengok. 0.7574 0.7574 ini yang ini you bahagi 20. Okey, you dapat jawapan. Ini awak dapat. Kita nak ni yang dalam petak ni kuasa 3. Bila saya nak yang dalam petak ini kuasa 3, awak tekan shift, awak tekan ni yang punca kuasa ni, dia akan keluar punca kuasa 3. Awak tekan answer sama dengan. So, itu jawapannya. Maksudnya, awak punya yang dalam petak ni, dia akan dapat 0.3358. 0.3358. Ini adalah P1 tolak P. Ataupun dia tu adalah PQ. Faham tak? Faham tak? Sekarang ni, sebab kan ini P, ini kan Q. Tadi saya ingat kita akan boleh cari nilai P. Tapi sebenarnya kalau kita baca soalan nak variance. So kalau nak variance sebenarnya nak mudah tadi, saya biarkan je dia P dengan Q.
Okey, tengok saya buat ni. Tengok saya tukarkan dia jadi PQ bagi awak lebih nampak. Sebab formula dia memang gunakan PQ. Maksudnya P kuasa 3, Q kuasa 3. So dia akan jadi PQ kuasa 3. PQ kuasa 3. Bila kita tekan punca kuasa 3, jadi you dapat nilai PQ. Nilai PQ yang ini, kita belum menjawab soalan. Soalan nak variance. Apa dia formula variance? Formula variance adalah yang ada kuasa 2, iaitu NPQ. So N kita berapa? N kita kat sini ialah 6. Okey, N kita adalah 6. Jadi 6 darab 0.3358. Dapatlah tekan kalkulator, dapat jawapan. Faham? Okey tak? Okey. Okey Okey, cuba jawab soalan. Alamak. Hari raya. Dah habis raya. Okey, kita jawab soalan. Okey, try soalan nombor 7 lah. Kok lah boleh kan? Cuba dulu. Cuba dulu. Kalau saya terang aja memang faham. Tapi tak best lah. Cuba dulu. Perah sikit otak tu pagi-pagi. Otak dah lama tak guna kan? Okey dah? Okey tak? Okey. Okey
Mirul. Okey Mirul. 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 Ya. Okey tak? Tidur. Tidur. Naufal mana Naufal? 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 Naufal ni. Naufal. Tengah tidur cikgu. Okey, tidur. Tidurlah. Wahai Naufal, la ilaha illallah. Shh, diam, Naufal nak tidur. Sebangun saya cikgu. Oh, bangun. Alhamdulillah. Tak, ada kan, saya baru ni sambil-sambil saya jogging, saya suka dengar lah ustaz-ustaz dia bercakap apa kan. Dia kata, jam loceng kau tu kan, kau jangan bunyikan macam-macam. Kau bunyikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata bangunlah kau. Jadi lepas ni kau punya ringing tone untuk tali kau punya nak kejut bangun jam kau tukar tau. Kau buat macam tu. Tukar marabuka. Boleh juga. Boleh juga. Marabuka. Batu terus. Kan. Sekurang-kurangnya okey lah juga kan. Kalau terus betul marabuka, alhamdulillah. Tak payah aku nak panggil-panggil. Okey Naufal. Okey, perlu bantuan ataupun okey? Perlu talian 999 hello bomba polis. Perlu. Perlu okey. Okey, tengok pembeli ubah rawak X mengikut suatu taburan binomial dengan 20 cubaan. Dengan keadaan kebarangkalian kejayaan dalam setiap cubaan ialah P. Diberi variance bagi taburan itu ialah 4.8. Dia bagi variance. Percubaannya 20 kali. So N-nya ialah 20. Dia kata variance-nya 4.8. Variance yang ada kuasa 2. Iaitu NPQ sama dengan 4.8. Bila jawab soalan keluarkan macam tu. Jangan biarkan dalam ayat. Nanti kau pening. Soalan kata hitung nilai P jika P itu lebih besar Q. Nilai P jika P itu lebih besar Q. So nilai P, so kita tengok. Formula dia N. NPQ. N dia 20. PQ sama dengan 4.8. Jadi PQ sama dengan 4.8 kamu bahagi dengan 20. Okey. So 4.8 bahagi dengan 20, you dapat jawapannya adalah 0.24. Jadi P dengan Q kat sini dia kata 0.24. Dia nak P tu lebih besar Q. Jadi awak buat macam ni. Kat sini kita sebenarnya kamu kena cari tau. Apa darab apa dapat 0.24. Okey. Apa darab apa sama dengan 0.24 untuk nilai nak tentukan nilai P dengan nilai Q. Okey. Jadi dekat sini contohlah 0.24 you nak bagi dengan apa? You nak bagi yang 0.2 tapi maksudnya nombor tu macam-macam. Kan mungkin kamu kata 0.6 dengan 0.4 ke contoh macam tu kan. Jadi janji nombor tu dia lebih besar. Jadi kita tak tahu apa nilai yang sebenar sebabnya nilai-nilai yang ada yang berkemungkinan nilai P dengan Q tu terlampau besar. Jadi kita menggunakan PQ. P kita cari nilai P dulu. Apakah Q? Q tu sebenarnya ialah 1 tolak P. Okey, sama dengan 0.24. Jadi kita buat P darab 1 P tolak P kuasa 2 tolak 0.24 sama dengan 0. Jadi kita tekan kalkulator EQN. Okey, EQN. EQN P kita dekat sini negatif 1, A-nya kita punya B 1 dan C kita adalah negatif 0.24. Okey, jadi kita dapat P kita 0.4. Satu lagi P kita adalah 0.6. Jadi kalau P dia 0.4, satu lagi 0.6, syarat dia P itu lebih besar Q. Jadi kalau P 0.4, Q-nya adalah 0.6. Kalau P 0.6, Q-nya adalah 0.4. Tapi syarat dia P itu lebih besar dari Q. Jadi kita akan ambil yang mana? Kita ambil yang sebelah sini. Faham? Macam saya kata tadi, you boleh cuba. You boleh cuba-cuba. Contoh, you buat, okay, kamu buat
0.8 darab 0.3 pun dapat 0.24. Jadi banyak nombor yang berkemungkinan. Tapi kita tak boleh main teka-teka macam tu. So kita gunakan konsep yang ini. Sebab di mana P tambah Q tu nilainya adalah 1. Faham? Boleh? Cuma mungkinlah kamu akan kata, cikgu macam mana Peksa nanti boleh terfikir jawab soalan macam ni. Okey, sebenarnya kalau kamu tak banyak latihan, kamu tak akan terfikir nak jawab soalannya macam ini. Sebab saya tak pernah bagi hint. Engkau kan kalau jumpa soalan macam ni, kau jawab yang ini. Kalau kau jumpa soalan macam ni, kau jawab ni. Sebab saya bukan ahli nujum. Yang saya tahu soalan SPM 2021, iaitu SPM 2022 bulan Mac nanti, soalannya macam mana. Saya pun tak tahu. Jadi kamu memang kena cuba. Kena cuba jawab soalan, pelbagaikan jawab soalan. Itu sahaja. Tak ada benda lain. Awak sebenarnya SPM lama lagi. Dan ikutkan kita dah nak habis dah sukatan. Kita ada masa yang sangat panjang untuk ulang kaji. Cuma kita tak tahu ulang kaji tu sama ada secara fizikal atau online. Jadi nak tak nak memang kena buat dari sekarang. Tak mau duduk diam. Tak nanti awak menangis nanti. Okay, so dapat nilai di sini. Okay, sebab saya doakan tak nak ada orang ada C, D, E, G. Tak nak. A dengan B je awak dapat. InsyaAllah. Okay. So dekat sini you dapat settle soalan A. Soalan B dia kata X sama dengan 12. Kita buatlah. B kebarangkalian untuk X sama dengan 12. Jadi N kita apa? N kita 20. C 12. P kita apa? P kita 0.6. 0.6 kuasa 12. 0.4 kuasa 20 tolak 12 ialah 8. Tekanlah kalkulator. Faham? Boleh? Boleh. Boleh. Adamnya boleh. Amjad boleh dah. Okey? Okey? Ada lagi tak? Boleh semua? Boleh saya teruskan? Saya teruskan boleh? Boleh? Okey, try buat nombor 8. Try buat nombor 8. Tak apa, kita buat semua. Kalau saya nak tinggal kau buat, macam tinggal je. Takut kau tak buat nanti. Anik, okey Anik? Anik? Anik okey? Saya ada beberapa pelajar luar ni. Anik ni rajin juga tanya soalan. Bagus. Malam tadi saya buat ada pusat tuition, dia buat preview kelas. Ada pelajar daripada Imtiaz Terengganu. Dia WhatsApp saya, Allah Akbar. Saya sangat terharu. Kan, tapi saya kata itulah, budak saya tak nak belajar dengan saya. Panggil-panggil baru masuk kelas. Kan Naufal? Hari-hari nak kena cikgu panggil kalau ada kelas. Ya Mirul? Diam. Tak ada orang. Saya teman Naufal. Aku tahu dah. Naufal, Mirul sama je. Korang ni boleh. Boleh. Saya tak nak ada orang yang E untuk AdMed. AdMed awak D, E. Awak sambung belajar. Kalau awak yang budak sains tak ada masalah. Boleh awak belajar. Tapi nanti dia akan, contohnya matrikulasi. Kalau awak D, so awak akan dapat, mungkin kalau orang boleh buat setahun, setahun setengah, awak kena buat 2 tahun contohnya. Jangan ada D. Bahasa Inggeris pun kena jaga. Bila awak D bahasa Inggeris, UiTM tak akan ambil awak. Apa-apa juga course. Cuma dia kadang-kadang kalau dulu dia ada satu course macam dia perbaiki awak punya itulah, dia bagi satu SEM ke macam foundation untuk masuk course dia tu, macam tu. Tapi sebabnya requirement ni tiap-tiap tahun berbeza-beza. Jadi kena buat yang terbaik. Okey, ada tak yang share jawapan? Sebenarnya.
Okey, good Anja, betul. Bagus, saya tengok Anja. Nabila, sorry. Betul lah. Nabila tu Anja lah. Bagus, saya tengok Ainul, Nabila kan. Dulu diorang ni dia lambat sikit tau dulu. Bagi saya lah, yang saya nampak. Tapi diorang ni sekarang rajin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah. Kan, cikgu? Ya, betul kan? Amjad kan, Amjad. Okey, Amjad dia dah dapat power hari tu kan. Dia dah nangis dengan aku. Padan muka kau Amjad Amjad. Amjad. Ya, saya. Kan, kau nangis tu kau kena ingat tau. Sampai kau dah kahwin besok kau cerita kat anak kau tau. Cikgu mana yang bagi kau nangis dalam kelas? Saya risau juga hari tu Adam Kau nak tahu Amjad, aku dah WhatsApp dengan Adam. Takut aku takut kau drop at mat tu kan. Padan muka cikgu takut lepas-lepas marah. Saya terkejut juga. Sebenarnya saya terkejut Amjad nangis hari tu. Saya macam tak sangka pula. Alamak, nangis budak ni. Tak malu nangis Okey, ada yang dah bagi tahu tak dapat. Okey. Saya tunjuk Jadi awak tengok dekat sini. Yang tak dapat, yang dapat pun alhamdulillah tak apalah. Okey tengok soalan nombor 8. Dia kata kat sini mewakili kebarangkalian pelajar lulus dalam satu ujian matematik tingkatan 2. Jika 5 pelajar, so N-nya adalah 5. Okey, secara rawat didapati kebarangkalian semua gagal. Semua gagal. Okey, bila semua gagal, okey, jadi sekarang ni kebarangkalian saya tak tahu berapa. Dia kata cari nilai T. Okey? Jadi maksudnya kebarangkalian tu kalau awak tengok dekat sini, jika 5 orang pelajar dipilih secara rawat didapati kebarangkalian semua gagal. Semua gagal ialah 0.05. Jadi kita nak cari kebarangkalian orang gagal. Apa dia kebarangkalian orang gagal? Kita tak tahu. So kita biarkan P boleh, nak letakkan X boleh, ikutlah tak kisah pun. Okey? Jadi kita nak cerita pasal semua orang gagal. Jadi kita tengok N kita 5 orang. Okey, bermakna R kita 5, iaitu semua orang gagal. Okey, N bilangan orang, 5 gagal. Apa kebarangkalian gagal? Saya ambil huruf X tadi. Kalau awak nak biarkan P pun boleh. X kuasa 5. Okey, bermakna yang satu lagi dekat sini awak punya apa? Q. Ataupun biarkan P pun boleh. Awak faham tak? Saya sebab tak ada kebarangkalian tahu. Jadi kebarangkalian ialah tak ada. Tak ada saya letak X. Atau awak nak kekalkan kat sini P pun boleh. Sebab dia tak ada. Saya tak ada nilai. Bukan saya tak ada nilai tau. Soalan ni tak ada nilai. Saya sangat bernilai. Mana boleh saya tak ada nilai kan? Okay. So kat sini Q. Q-nya kuasa berapa? Q saya adalah kuasa 0. Okay. Q saya kuasa 0. Sama dengan 0.0503. Macam tu. Okay. Jadi sekarang kita kira. 5C5. Okay, awak tekan kalkulator Saya nak keluarkan kalkulator tu, dia kalkulator tu lambat. 5 tekan shift, tekan bahagi 5. 5C5 ialah 1. P kuasa 5. Q kuasa 0 ialah 1. Sama dengan 0.0503. Saya nak P. Kan? Sebab saya nak cari kebarangkalian orang gagal. P-nya yang ini tekan punca kuasa 5. Tekan punca kuasa 5. Kat mana punca kuasa 5? Jangan tak tahu pula kalkulator kamu tu boleh cari apa juga punca kuasa. Tekan kalkulator, on-kan dulu. Jangan tak on tak dapat apa-apa. Punca kuasa 5, awak tekan shift. Awak tekan yang V terbalik. Terbalik. Sorry. Awak tekan 5. Awak tekan shift, tekan V terbalik. Ini punca kuasa 5. Masukkan nilai. 0.503 sama dengan. So awak dapat jawapan di situ. Okey? Jadi dekat situ itu adalah awak punya nilai P awak. Okey? Sebab dia kata dekat sini kita nak nilai Sekejap saya baca balik sekejap. Cari. Ya. 0.0503 kan. Astagfirullahaladzim. 0.0503. Okey, sama dengan.
You dapat 0.5499. Okey, jadi P-nya 0.5499. 0.5499. Soalan tanya nilai apa? Nilai T. Kenapa dekat T lah? Tiba-tiba kat sini atas ada cerita pasal T ke? Ada yang kat T to Q. Mana dia sebut ke? Sekejap La ilaha illallah. Ni T saya tertutup dengan huruf P ni. Allah Akbar. Ni. Okeylah. Sorry. Bermakna awak kena guna T. Tak boleh guna P. Faham? Sorry ya. Sorry amat sorry. Tapi dapat juga ego. Memanglah dapat. Satu tolak. Memanglah dapat. Tapi nanti awak bingung. Tiba-tiba ada T. Faham? Ni. Diketahui bahawa T mewakili kebarangkaian pelajar lulus. Okey, T adalah pelajar lulus. Okey, Allahu Akbar. Sebab tak nampak benda tu tadi. Okey, baik semula. Okey, saya buat balik Baca balik. Diketahui bahawa T mewakili kebarangkalian pelajar lulus dalam ujian matematik. Okey, T adalah lulus. Jadi P kat sini dia kata jika 5 orang dipilih secara rawak, kebarangkalian semua gagal. Okey. T lulus. T adalah lulus. Bermakna P saya adalah T. Okey, Q saya pasal gagal. Awak boleh kekalkan Q ataupun awak boleh buat 1 tolak T pun boleh. Tak kisah. Jadi, cerita soalan dekat sini. Kat sini kalau awak tengok T kebarangkalian yang lulus. Kalau sini lulus, soalan tanya pasal gagal. Kan dia kata jika 5 orang dipilih secara rawak didapati kebarangkalian semua gagal. Semua gagal, maksudnya ada yang lulus ke tidak? Ada lulus tak? Tak. Sebab dia kata semua gagal. Bermakna kat sini yang lulus tak ada. Sebab saya ni kebarangkalian ni pasal orang lulus. Jadi tak ada yang lulus, T kosong. Okey, tak ada yang lulus iaitu T kosong. Jadi sebelah dia tadi 1 tolak T ataupun Q pun boleh. Sebab awak kena tahu sini P, sini Q. Okey, bermakna di sini adalah 5. Jadi nanti akhirnya dapat benda yang sama. Kan, dapat je yang sama. Cuma saya tak nak kalau ikutkan nanti you dapat ni. Jadi you dapat yang kita dapat ini adalah nilai Q. Jadi soalan tanya apa? Cari nilai T. So T-nya 1 tolak Q. Okey, T-nya adalah 1 tolak Q. Jadi you buat berapa dapat? 1 tolak dengan 0 perpuluhan. Q-nya awak masukkan nilai. Iaitu 1 tolak 0.5499. 1 tolak 0.5499. You dapat jawapannya adalah 0.4501. Faham? Okay. Sorry lah saya salah baca. Saya tak terpasan T tadi. Cikgu. Ya. Kalau saya anggap T tu sebagai Q boleh ke? Boleh. Janji awak faham dekat sini. Sebab dia kuasa kosong. Faham? Tak ada masalah. Alright. Okey, ada lagi soalan? Cikgu. Ya. Kalau jawapan saya 0.45 boleh? Okey, 4 titik perpuluhan Amjad. Okey. Saya nak 4. Sebenarnya SPM 2 dah terima. Tapi saya tak nak. Sebab aku cikgu kau kena ikut aku cakap. Tak nak. Kenapa tak nak? Sebab bila kamu dah biasa ambil 2 titik perpuluhan dari awal, jawapan awak nanti akan berbeza dengan skema. Akan lari 0 point berapa macam tu. Jadi biar ambil 4. Boleh? Okey, boleh semua orang? Naim dah ada belum Naim? Naim kalau ada angkat tangan Naim. Okey, alhamdulillah. Okey, saya rasa semua ada. Syaril, angkat tangan Syaril. Anak bujang saya seorang ni susah betul. Ada, alhamdulillah. Baru aku nak mengumpat. Nasib dia ada. Is dah ada. Umar? Umar tak ada. Umar ada. Siapa yang tolong angkat tangan tu? Dan tahu Umar tak ada. Siapa lagi? Im? Imran. Tak ada. Aku sembelih kau Imran nanti. Lusa, PDPR tak ada. Saya tengok PDPR start hari Selasa. Saya akan check dulu kehadiran. Siapa lewat
Join kelas, saya anggap dia tak hadir. Saya tak nak tolong-tolong kali ni. Sebab kita punya PDPR ni mungkin berlanjutan. Jadi saya tak nak kamu duduk relax-relax. Okay. So habis untuk taburan binomial. Kita akan masuk taburan normal. Okay, taburan normal ni kita akan, okay, saya tak nak dulu buat yang ini. Kita akan cerita-cerita dulu. Tengok dulu dekat sini. Okey, jadi yang ini kalau tengok tolong fokus sebab kita akan masuk tajuk yang baru. Jadi tolong lepas ni tolong jangan skip kelas. Sebab tajuk ni best tapi kalau awak tertinggal satu kelas, memang best lah tengangang-angang korang. Okey, tengok. Iman Teroy panggil saya lagi. Okey. So, tengok kita tengok taburan normal. Taburan normal. Okey, taburan normal. Normal distribution. Okey, jadi kita ada normal and binomial. Binomial dah habis. Normal ni kita akan belajar pasal apa? Awak tengok dekat sini. Normal ni kita akan belajar benda ni. Ini dia panggil dulu sifar 4 angka. Dulu zaman saya belajar, kalau nak cari sin 30 darjah. Korang sekarang tekan je kalkulator. Tak. Saya dulu baca benda ni. Cari mana sin 30 darjah. Cari macam tu. Okay. So dalam buku sifar 4 angka tu, antaranya kita belajar pasal z-score ni. Ini yang kita akan cari nanti. Okay. Kita akan belajar benda ni. Okay. Jadi sebelum kita belajar tu, kita tengok dulu yang ini. Okey, apa yang kita buat dekat sini adalah kita akan mencari kebarangkalian, probability atau nak lagi senang dia adalah area under graph. Okey, luas di bawah graf. Kamu akan jumpa graf ini. Ramai orang kata keputusan SPM nak tahukan grade dia akan menggunakan, kalau awak perasan pun bermula last year selalu je keluar masa awal-awal COVID. Dia menggunakan graf binomial normal ni. Dia akan tengok kat mana mean. Mean tu yang tengah-tengah. Jadi dia nak menentukan adakah COVID ni dalam keadaan situasi bagaimana, dia akan tengok. Dia punya nilai tu akan jauh daripada mean atau dekat dari mean. Untuk menentukan sesuatu tu okey ataupun tak okey. Macam itulah. Okey. Jadi dekat sini kita akan tengok. Okey. Jadi dekat sini ini X awak. Bawah ni seperti biasalah X awak. Dia adalah nilai Z. Apa dia? Nilai dia luas di bawah graf yang ini. Ni luas di bawah graf. Dengan sebelah sini. Jadi kanan dan kiri nilainya adalah 0.5. 0.5. Jadi dalam graf ni kalau saya buat dekat sini, contoh saya kata di sebelah kanan ni saya letak nilai dia 2.3. Okey, jadi ini adalah kebarangkalian dia akan gunakan Z. Z lebih besar 2.3 akan dapat nilai. Contohlah saya kata nilai dia T. Jadi oleh kerana ni tengah-tengah you punya axis of symmetry, paksi simetri, ini bererti nilai sebelah kanan dan sebelah kiri nilai dia sama. So kalau saya letak di sini negatif 2.3, maka nilai dia Z kurang daripada negatif 2.3 juga bernilai T. Okey. Tapi kalau saya kata Z kurang dari 2.3, okey, lebih besar 2.3 nilainya T. Jadi kalau kurang 2.3, di mana yang kurang 2.3 yang saya warnakan hijau. Lebih besar sebelah kanan, ini kurang daripada 2.3. So yang ini ialah kamu akan gunakan, dia ni adalah 1 tolak T. Kenapa? Sebab sini T. Opposite dia total is 1. So nak cari yang hijau adalah 1 tolak T. Okay, ini pasal luas di bawah graf dia. So kita akan belajar untuk mencari nilai-nilai ini. Okay, dalam jadual yang saya tunjuk tadi, jadual itu mempunyai nilai paling besar 0.5. Sebab apa? Saya dah kata dah. Ni luas sebelah kanan, luas sebelah kiri. Awak jumpa paling besar adalah 0.5. Tak ada nilai 0.6. Jadual tu kamu baca nilai paling besar 0.5. Okey, kita tengok dekat sini. Apa yang saya masukkan? Ni nampak? Dekat atas ni kalau awak tengok, ni kan 0, dia buat titik 500. Sebenarnya maksudnya 0.5. Ini titik 4960. Maksudnya 0.4960.
Macam tu. Jadi kalau awak tengok nilai-nilai ni, nilai paling besar berada di sini. Iaitu apabila Z dia 0.0. Ni 0.0. Okey. Bila nilai dia 0.0 ni, 0.0. Iaitu nilainya 0.5. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau dia graf macam tu, ni kosong kat bawah, so sebelah kanan 0.5. Sebelah kiri juga 0.5. Jadi nilai paling besar adalah 0.5. Nanti kita akan tengok cara baca jadual itu. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, awak kena fahamkan yang ini dulu. Kena faham yang ini dulu. Kalau saya kata, contoh, saya bagi kamu soalan. Kalau saya kata, Allahuakbar. Sekejap Mikael, ni ambil. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, bila dia contoh, dia bagi kamu nilainya 3.4. Kalau dia nak ambil sebelah kanan, so maksudnya ini dia tulis macam mana? Z lebih besar 3.4. So kita boleh baca daripada buku sifir kita tadi. Okey, macam mana nak cari 3.4? You tengok 3.4, you cari kat bawah. 3.4. Ni 3 kan? 3.0. 3.4 yang bawah ni. Ini 3.4. 3.4. Bila 3.4 maksudnya dia adalah 3.40. Baca macam tu. Okey? Kalau tak apa, sekarang awak mungkin agak benda cikgu ajar ni. Tak apa, sabar. Okey. Kalau saya bagi kamu Z lebih besar 0.032. Okey, 0.032. Kita cerita ni semua lebih besar. Sebab awak punya jadual ni hanya boleh dibaca untuk nilai lebih besar. Okey, 0.032. Kat mana nak baca 0.032? Okey, awak tengok saya gunakan warna pink. 0.0. 0.0 dekat sini. 3. Ambil dekat atas 3. Bermakna jawapan kamu yang ini. Okey, tapi kita nak 0.032. 2 ambil atas. Kita ambil ini. So, cara nak menyelesaikan jawapan dia adalah awak salin 0.4880. Awak kena subtract. Kena tolak dengan 8. 8 tu kat mana? Tolak dekat hujung ni. Jadi jawapan kamu 0.4872. Okey, relax. Okey, kalau soalan saya nak nilai Z 0.751. 0.751. So, awak tengok 0.7 kat sini. 5 dekat sini. So, kita baca ini dia. 1 dekat sini. Apa 1? You kena subtract dengan 3. Jadi nombor kita 0.2266 tolak dengan 3. Jadi 0.2263. Boleh? Okey, sabar. Belum bersuara, mungkin tengah terkejut ataupun tengah berfikir-fikir. Cikgu. Ya. Kenapa 3? Kenapa 3? 6 tolak 3? Sebab dia kena subtract 3. Dia kena tolak 3. Tolak 3 tu bukannya 0.4880 tolak 3. 3 tu tolak dekat hujung. Jadi seolah-olah nombor dia macam 4,880 tolak 3. Macam tu. Faham tak? Okey. Tak apa. Tengok lagi. Soalan saya 0.463. 0.4. Ini 4. Nampak? Ini 0.4. 6. Ini 0.4 dah ambil. 6 ambil yang tengok bulat. Bulat 6. Dekat mana sebaris? Ini jawapan kita. Jawapan kita pada dasarnya yang ini. 0.3228. Tapi sebab dia ada nombor 3. Nampak ni saya buat square, triangle. 3 mana 3? Ini 3. 3 tu dekat mana? 11. Bermakna kena tolak 11. 11 tu kena tolak dekat hujung ni. Jadi 8 tolak 1, 7. 2 tolak 1, 1. 3, 2. So jawapannya 0.3217. Boleh? Okey, faham. Okey. Dia sebenarnya ada cara lagi mudah. Tapi saya nak awak guna dulu cara ini. Sebab cara yang sebenarnya paling mudah guna kalkulator. Tapi saya sebenarnya kalkulator adalah alternatif lain. Saya tak nak kamu terlampau bergantung kalkulator. Takut tiba-tiba kamu lupa. Apa step nak tekan ni?
Aku tahu tekan kalkulator on off je, lain aku tak tahu. Okey. Jadi apa yang saya nak awak tahu juga guna kaedah ini. Okey. Soalan saya, cuba cari kat saya nilai 1.042. Okey. 1.042. Tengok daripada skrin. 1.042. Apa jawapannya? Siapa dapat? Cikgu. Ya. 1042 tu Z score ke probability? Itu Z dia. Kita nak cari probability dia. Kalau Z dia maksudnya bacanya dari tepi, dari atas. Ini Z. Kita nak cari probability. Probability yang dalam jadual ni. Yang 4 angka ni. Okey, dapat? Jawapannya berapa cikgu? Okey, jawapan berapa pula aku tanya kau, kau tanya aku. Okey, jawapannya ialah 0.14 87. Yes, 87. Okey, siapa yang masih tak berapa okey, tolong tengok ini sangat penting kamu tahu. 1 perpuluhan, okey awak sorry. Okey, dia kata 1.0. Ambil garis 1.0. 4 kat mana? Ni 4. Mana nombor yang dekat 4? Itu nombor dia. Tapi dia ada hujung ni 2. So ambil nombor 2, 2 kat situ, tengok bawah berapa nombornya 5. Bermakna kamu akan tekan kalkulator, jangan tekan 0.1492 tolak 5. Nanti awak dapat negatif. Jadi awak ambil 1492 tolak 5. 1492 tolak 5. So awak dapat 1487. Tapi janganlah buat 1487. Sebenarnya jawapannya 0.1487. Faham tak? Okey, siapa yang perlu saya angkat tangan kalau perlu bagi lagi contoh. Okey, semua dah okey, alhamdulillah. Ada lagi. Satu lagi. Okey. Cari dekat saya 1.564. 1.564. 1.564. 1.564. Cikgu. Ya. 0.05 89. Ya. Okey. 0.0589. Okey. Awak tengok 1.5. 1.5 ni 1.5 6. Tengok 6, ini 6. Tapi dia ada 4. So tengok dekat kolom 4 kena tolak dengan berapa? 5. Maksudnya 0.0594. Okey? Awak jangan tekan 0.0 tolak 94. Kalau awak nak buat 0.0, awak kena tolak 0.00005. Baru boleh. Kalau macam ni awak tekan kalkulator boleh. Ataupun nak mudah awak tekan je 594 tolak 5. Boleh? Okey, siapa lagi yang tak okey angkat tangan? Yang tak okey? Hari ni saya nak ajar kamu baca jadual dulu je ni. Siapa yang tak okey? Semua okey? Dah. Okey? Okey, alhamdulillah. Okey, jadi sebenarnya apa yang kita dah buat ni tadi, kita boleh tekan kalkulator. Okey? Onkan kalkulator kamu. Siapa yang kalkulator putih? Ada tak siapa kalkulator putih? Ada Okey, yang kalkulator. Okey, jap. Mikael, bawa sini laptop handphone ni. Okey, yang kalkulator putih. Okey, sekejap. Saya tunjuk dulu yang kalkulator biasa sebab yang kalkulator putih saya ada buat video hari tu, tapi saya cari jap.
So kalkulator putih ada step dia lain dan saya punya dekat skrin saya ni pun tak ada kalkulator putih tu. Okey, kejap lagi saya share. Saya akan share kejap lagi Okey, jap. Okey, sekarang kita nak tengok kalkulator yang biasa. Awak tekan kalkulator awak on. Awak tekan kalkulator awak mode. Okey, nampak SD? Tekan nombor 1. Awak tekan shift. Awak tekan nombor 3. Awak nampak PQR. Yang lagi tadi kita buat adalah cerita pasal R. R sebab saya dah kata tadi, jadual ni dia hanya untuk nilai yang lebih besar. R iaitu right, lebih besar sebelah kanan. So lagi tadi yang kita tekan ni adalah untuk R. Jadi kalau awak tengok kan contohnya kita tekan R, R-nya nombor 3. Nombor 3 kamu tekan 1.042. Okey, awak tutup kurungan, tekan sama dengan. Awak dapat jawapan dia. Jadi awak tengok 1.042 tadi, 1.042 tadi kat mana? Kan yang ni kan, yang warna pink tu kan, 1.042. Kan tadi kita dapat 0.1487. Nampak? Nampak ni dekat skrin kalkulator kita 0.14871. Tapi saya nak awak ambil 4 saja angka titik perpuluhan. Faham? Apa yang kita kira semua tadi, you boleh tekan kalkulator dengan huruf R. Clear? Cikgu. Ya. Yeah. Tekan SD, lepas tu tekan apa? Okey, baik semula. Tekan mode. Sampai nampak SD. Tekan nombor 1. Then, tekan shift. Tekan nombor 3. Sebab tu saya kata, saya sebenarnya lagi suka awak baca jadual. Sebab takut masa periksa, kamu lupa step nak guna apa. Yang kita buat lagi tadi, kita buat R. Sebab jadual hanya boleh baca untuk lebih besar. Tapi sebenarnya nanti lepas-lepas ni saya memang akan ajar kamu guna kalkulator je. Guna kalkulator ni lebih mudah. R tu nombor 3, tekan nombor 3. Masuklah apa soalan nak. Tapi ingat, jadual hanya untuk lebih besar. Kalkulator ni nanti nak ambil lebih kecil pun boleh dapat. Nanti saya tunjuk. Faham? Boleh setakat ni? Ingat step tu? Boleh? Boleh. Okey, sekarang saya nak siapa yang guna kalkulator warna putih, awak tengok dekat sini. Okey. Hai. Okey. Alamak. Kenapa tak ada? Sekejap Oh, tak sampai lagi. Okey, saya bacakan je lah. Saya nak send video tapi lambat pula. Tapi nanti saya send dalam grup. Okey, ada. Okey, yang guna kalkulator putih. Awak tengok dekat sini. Untuk kalkulator putih kalkulator putih dia lain sikit je cara. Sebab tu saya kata, maksudnya awak kena okey. Ingat sebab dia melibatkan step. So kalau awak lupa dia punya step, jadi itu yang awak tak boleh buat. Tapi kalau jadual itu sebenarnya lebih selamat. Okey, tapi saya nak juga tunjuklah. Kan, mana tahu sebabnya kalkulator ni lebih mudah. Okey, awak tengok. Okey, kalkulator putih. Sekejap. Lambat pula. Dia nak keluar. Okey, cara dia tekan. Sekejap, awak dengar ke tak dengar? Tak dengar Tak. Okey, tak. Saya kena buka ni.